Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah kurnianya. Kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berada dalam sesi kuliah maghrib pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan walaupun jauh di mata, ya, tapi sebenarnya dekat di hati, insyaAllah. Malam ni kita akan sambung kuliah kita dengan topik baru. Ia juga merupakan kesinambungan daripada topik yang telah lalu. Ya. Minggu lepas kita dah membicarakan tasawur Islam, gambaran Islam tu macam mana. Ya. Kita dapat lihat sifat-sifat, ciri-ciri, keunikan yang ada dalam Islam, keistimewaan-keistimewaan Islam, yang mana dengan ciri-ciri itulah ya, maka kita dapat buktikan bahawa Islam adalah agama yang benar, agama yang ataupun ad-din yang tidak akan hilang di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Walaupun ada pasang surutnya, ianya hanyalah tindakan ataupun orang-orang yang menganut Islam itu sahaja. Tetapi asas ataupun agama Islam itu sendiri, ianya akan kekal selama-lamanya, kerana ianya merupakan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkannya, ya, az-zikr, ya, Al-Quran, ya, Islam itu sendiri, ya, dan kamilah, maknanya Allah lah yang akan menjaganya. Allah Ta'ala menggunakan perkataan nahnu, ya, kami, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu esa. Ianya menggambarkan kepada kita, ya, ahli-ahli tafsir menjelaskan bahawa perkataan nahnu itu adalah satu ataupun perkataan kami, penggunaan istilah ataupun kata nama kami itu menunjukkan bahawa Islam ini kekal ataupun Al-Quran itu kekal, keasliannya akan wujud dengan banyaknya unsur-unsur, bukti-bukti yang akan meneguhkan Al-Quran ataupun ajaran Islam itu sendiri. Maknanya sesiapa sahaja tidak akan dapat menghilangkan, memadamkan cahaya Islam ini, kerana ianya merupakan ajaran ataupun din yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita akan lihat pandangan alam semesta, iaitulah kita nak melihat dari sudut apabila sebut alam semesta ni dari sudut kosmologi lah kan. Maknanya alam semesta ini ianya bukanlah sesuatu yang wujud ataupun perbincangan yang daripada perspektif Islam bukanlah wujud macam tu sahaja, tetapi kita nak lihat dari perspektif agama Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ada punca-puncanya, ya.
Okay, insyaAllah ya. Boleh Faris. Okay. Yang pertamanya kita akan lihat konsep dan hak berkaitan Allah, manusia dan alam. Jadi topik perbincangan pada malam ini kita nak lihat konsep asas dalam kehidupan kita ini, iaitulah konsep ketuhanan, konsep manusia dan juga konsep alam. Ya. Okay, seterusnya. Okay, yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita sebagai orang Islam mengakui bahawa Tuhan, ya, hanyalah yang sebenar-benarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Tuhan ini ramai orang percaya, ya. Tetapi konsep kepercayaan mereka itu tidak sama dengan apa yang ada ataupun konsep kepercayaan yang dianjurkan ataupun yang dipegang oleh ataupun yang diyakini oleh Islam, ya. Kerana apa? Kerana ini suatu keyakinan, inilah yang disebut dengan ilmu tauhid, ilmu usul. Ini topik asas dalam akidah, dalam kepercayaan ajaran Islam. Jadi dari sudut kepercayaan kewujudan Tuhan ini merupakan sesuatu yang pernah saya sebut sebelum ini, adalah sesuatu yang boleh dikatakan semua orang percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi bentuk kepercayaan, konsep kepercayaan mereka itu berbeza. Namun apa yang dibuktikan daripada ajaran Islam ini, ianya sesuatu yang bukan bersifat khayalan, tetapi sesuatu yang berasaskan kepada hujah-hujah, berasaskan kepada dalil-dalil yang mana apabila dikaji secara mendalam, manusia sama ada Muslim ataupun bukan Islam akan mempunyai akan dapat menerima konsep ketuhanan ini. Okey, ya. Jadi Tuhan dalam bahasa Melayu, Tuhan, ya. Orang sekarang sebut Tuhan. Dalam bahasa Inggeris, God, ya. Dalam kalau kita lihat manuskrip sejarah, ya, kedatangan Islam di negara kita, contohnya batu bersurat negeri Terengganu lah, ya, yang dijumpai di Kuala Berang, ya, yang bertarikh 1100 lebih kan Masihi, maknanya dah hampir 900 tahun, lebih kurang, ya. Dalam tulisan tersebut yang menggunakan tulisan Arab, tulisan Jawi yang bercampur dengan bahasa Sanskrit, di mana perkataan Tuhan pada waktu itu disebut dengan Sang Dewata, apa ya? Sang Dewata Mulia Raya. Ya. Kita rasa macam pelik, tapi itulah ianya membawa maksud Tuhan. Maknanya apabila perkataan tersebut diungkapkan, maknanya ia menggambarkan konsep Tuhan yang mempunyai, yang memiliki alam ini, yang berkuasa, yang hebat, yang segala-galanya maha, ya. Itulah, ya, dalam ini ada dalam sejarah, ya, disebut dengan Sang Dewata Mulia Raya, ya, tapi sekarang ni sebut dengan Tuhan, ya. Tapi maknanya apabila orang dulu sebut Sang Dewata Mulia Raya ni bukan dewa-dewa ni, ya, tapi perkataan itu gambaran konsep ketuhanan, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, jadi Allah merupakan nama Tuhan yang utama dari 99 nama yang lain, ya. Dalam Al-Quran ada Al-Asma'ul Husna, ya, seperti mana di surah As-Sa'ad ini, di belakang, ya, di depan tu ada Walillahil Asma'ul Husna
fad'uhu biha, ya. Bagi Allah, ya, ada nama-nama yang baik, ya, dan kita kena berdoa dengannya. Jadi 99 nama yang ada dalam Al-Quran itu merupakan nama Tuhan, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan Allah tu banyak, tapi nama tu menggambarkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam nama-nama itu Allah lah, ya, nama yang teragung, ya. Perakuan kewujudan Allah secara sepintas lalu dalam masyarakat Arab sebelum Islam telah diterangkan dalam surah Al-Ankabut ayat 61 hingga 65, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Wala in sa'altahu man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun, ya. Allah lah yang memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki itu baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maknanya apabila kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maknanya Allah itu bukan percaya sahaja sebagai Tuhan, tetapi kena percaya bahawa rezeki yang kita miliki, yang kita guna, yang kita makan, yang kita pakai dan sebagainya, dan diri kita sendiri adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi apabila seseorang itu yakin dengan perkara tersebut, maka dia akan menjadi orang yang mempunyai jati diri, jiwa yang kuat, jiwa yang kental. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa rezeki ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia yakin dengan kurniaan tersebut, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada orang tak setuju, orang tak suka, orang halang dan sebagainya, ya. Inilah yang terjadi kepada orang yang dahulu, para sahabat, ya, para nabi-nabi yang terdahulu, ya. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diminta untuk berjihad, untuk berkorban, mereka sanggup menunaikan tanggungjawab tersebut. Kerana apa? Kerana mereka yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Inilah yang kalau kita baca sirah, banyaklah cerita-cerita bagaimana dalam perang Tabuk umpamanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wawarkan keperluan untuk keperluan harta ni untuk dibelanjakan dalam edisi peperangan tersebut. Sahabat-sahabat ni keluarkan harta, ya. Dan Sayyidina Umar keluarkan, bagi dia separuh harta dia, ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta dia, ya. Rasulullah tanya apa lagi yang tinggal, dia kata Allah dan Rasul saja yang tinggal. Kenapa? Kerana dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi inilah kekuatan keimanan, keyakinan generasi dahulu terhadap kenyataan betapa Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang kurniakan rezeki, ya. Tapi kalau bagi mereka yang takut dengan tak yakin dengan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nampak rezeki itu daripada makhluk sahaja, maka dia menjadi kelompok yang lemah lah, ya. Kelompok yang tidak akan ke mana-mana, ya, yang sering ditipu daya dengan dunia, ya. Ataupun seperti mana yang kita
lihat golongan munafikun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila dia ajak berjihad, dia akan sebut dia takut, dia bagi tahu kuda-kuda ataupun unta-untanya tengah bunting, kalau tinggal macam mana kan. Dia nampak rezeki itu bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, dari surah Al-Ankabut tu juga saya sambung lagi. Walain sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Maksudnya, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Man nazzala minas sama'i ma'an, ya. Siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, Alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Ya. Di mana orang-orang Arab jahiliah ini, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi dalam masa yang sama mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanya kepada mereka siapakah yang menurunkan hujan daripada langit, mereka akan menjawab Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka dalam masa yang sama mereka menganggap ada lagi Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Tapi dalam masa yang sama juga mereka menganggap Allata, ya. Allata ni patunglah, ya, berhala yang terbesar pada zaman Arab jahiliah, ya. Al-Uzza umpamanya, Al-Manat, ya, sebagai Tuhan, ya, yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah, ya. Jadi mereka ini percaya, dalam masa yang sama mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bab inilah penting bagi kita kena percaya dengan akidah yang betul, ya. Bukan kita percaya dari sudut tauhid rububiyah, tetapi juga kita kena percaya dari sudut tauhid uluhiyah, ya. Bukan sahaja kita menganggap Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki, yang menurunkan, yang menjadikan, ya, alam ini, tetapi dalam masa yang sama kita kena yakin bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah Tuhan yang disembah. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya. Jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat, tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat. Ya. Jadi dalam perkara kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita juga bukan sahaja beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita kena beriman dengan rukun-rukun iman yang lain, ya. Di antaranya percaya kepada hari akhirat, ya. Kena percaya kepada qada dan qadar, kena percaya kepada malaikat, kena percaya kepada kitab, kena percaya kepada para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, ya. Okey, yang seterusnya Allah Subhanahu wa perihal Allah yang menundukkan matahari dan bulan, ya. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya.
Saya rasa kita semua biasa dengar bagaimana proses pembentukan keyakinan konsep ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala ini sewaktu mula-mula Nabi Ibrahim alaihissalam diutuskan sebagai nabi dan rasul perihal Allah menurunkan hujan dan yang keempat mereka akan berdoa kepada Allah ketika malapetaka di lautan di mana dalam surah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Dan pada itu apabila mereka naik bahtera lalu menemui sesuatu bahaya di laut, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka naik ke darat, mereka berlaku syirik kepadanya. Allah Ta'ala cerita bagaimana manusia ni apabila dia berada di lautan, naik kapal, naik bahtera dan dilanda badai, ombak yang kuat, dan pada waktu itu gelombang yang begitu besar, tak ada siapa-siapa lagi pada perasaan, pada pemikiran mereka yang dapat menyelamatkannya, maka pada waktu itu dia akan sebut Allah. Memanglah manusia ni memang macam tu, apabila dia menghadapi kesulitan dia akan sebut Allah. Kan sekarang ni macam tu juga COVID, kita tengok setengah-setengah tempat kita pernah dengar dalam YouTube di Itali, di Belanda di Belanda kan Belanda merupakan sebagai sebuah negara yang begitu sekular lahirnya pembuat yang menulis yang buat dokumentari pendek nama apa yang nama apa yang kritik Islam ni buat karikatur dan sebagainya kan. Tapi apabila berlaku COVID ni diceritakan, wallahu alam, diceritakan bagaimana kerajaan negeri Belanda telah memaparkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya bagaimana keperluan dalam ayat Al-Quranul Karim, kepentingan untuk menjaga nyawa umpamanya. Begitu juga masjid-masjid dibenarkan dengan dilaungkan azan. Jadi ini menggambarkan kepada kita manusia ni apabila dalam kesempitan dia akan ingat Tuhan. Macam kita lah kan. Naik apa, kalau ada apa-apa masalah kita Allah, kita akan sebut Allah dululah kan. Maknanya orang yang dekat dengan kita. Allah tu dekat dengan kita akan sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila dah terlepas daripada bala bencana, kita akan lupa pula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para ulama dalam mentafsirkan ayat wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit sahaja di kalangan hamba-Ku yang bersyukur, ini nak gambarkan betapa ramai orang boleh bersabar. Ramai orang boleh bersabar, tetapi nak cari orang yang bersyukur itu sukar. Kan masa mula-mula PKP tak ada, masjid ni ditutup ke ataupun penjarakan, kena limit, ramai komplain, Allah kenapa ni masjid tak boleh sembahyang jemaah ataupun hanya dilimitkan kepada 5 orang. Lepas tu ada macam-macam lah, rasa sedih lah, tak dapat pergi surau, tak dapat pergi jemaah. Tapi apabila dibuka adakah masjid penuh? Tak juga kan? Tak juga. Jadi inilah yang dihadapi oleh kita umat Islam. Bagaimana apabila nikmat dikurniakan, kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Taala tarik pula, barulah ingat pula kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ya, jadi kita kena buat sesuatu tu biarlah istiqamah supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan iman kita dan amal kita ni berterusan, insya-Allah. Seterusnya, mereka mengakui kewujudan Allah namun melakukan penyembahan yang menyimpang. Ya. Mereka mengaku kewujudan Allah, tapi dalam masa yang sama mereka menyembah ataupun menyembah Tuhan yang lain ataupun syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contohnya dalam bab ibadah pun mereka ubah. Ya. Mereka ubah. Contohnya haji itu sendiri. Ya. Ibadah haji seperti mana yang kita semua sedia maklum, bukanlah ianya difardukan ataupun ibadah yang bermula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya merupakan ibadah yang difardukan, yang telah menjadi syariat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy menjadi pelopor kepada pengimarahan Mekah, khususnya dalam melakukan ibadah haji. Tetapi mereka telah ubah syiar-syiar ataupun syariat-syariat haji yang telah ditaklifkan kepada Nabi Ibrahim AS itu mereka ubah. Ya. Mereka tawaf terbalik, ya. Kadang di Kaabah itu sendiri ada 360 buah berhala, ya. Tawaf dalam keadaan bertelanjang dan sebagainya, ya. Jadi ini yang berlaku apabila mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Islam ini sebenarnya bukanlah bermula pada zaman Nabi, ya. Sejak zaman Nabi Adam lagi dah ada Islam, ya. Sejak zaman Nabi Adam lagi dah ada Islam, tetapi selepas 10 kurun, lebih kurang 1000 tahun, maka berlakulah penyelewengan. Adanya usul-usul penyelewengan, akhirnya usul-usul kesesatan, kesyirikan, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala utuskan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain untuk melaksanakan tajdid, ya. Melaksanakan tajdid dari sudut syariat, dari sudut akidah sama saja seperti Nabi Adam alaihissalam, ya. Lepas itu berlaku pula syariat, berlaku pula penyelewengan. Allah Taala utuskan nabi, sehinggalah nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang adanya ialah proses tajdid, pembaharuan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam 100 tahun insya-Allah akan ada tajdid, pembaharuan, ya. Contohnya kalau kita tengok imam-imam mazhab, ya, aliran-aliran dan sebagainya, ataupun golongan yang disebut dengan golongan reformis, ya, itu merupakan golongan tajdid yang telah membersihkan anasir-anasir yang tidak baik yang wujud dalam agama dengan kembali kepada ajaran Islam yang asal, ya. Okey, akal dan fitrah manusia percayakan Tuhan justru diutuskan para rasul untuk membawa kebenaran. Fitrah kejadian manusia ini percaya kepada Tuhan, ya. Seperti mana dalam ayat yang kita baca tadi, wala in sa'altahum man nazzala minas sama, ya. Jika kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan air daripada langit, mereka akan menjawab Allah. Maknanya mereka percaya kepada Tuhan. Jadi bagaimana proses kepercayaan itu supaya betul mengikut kehendak Tuhan, maka Allah Subhanahu Wa Taala utus para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Jadi rasul yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Okey, dalam kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hak-hak dia, ya, yang disebut dengan hukukullah, ya. Ada hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hukukullah? Iaitulah menjadikan manusia dan alam. Itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Kita ni pun bukan hak kita, kan?
Bukan hak mak ayah kita yang menjadikan kita, tak. Kita ni adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini, ya, COVID dan sebagainya, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita tak boleh nak mempertikaikan. Ya. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang keduanya, hak Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan peraturan dan garis panduan. Allah Taala ciptakan, jadikan makhluk ini, ya, alam ini, dalam masa yang sama Allah Taala letakkan peraturan, garis panduan, untuk makhluk, untuk alam ini, ya, kan, dengan makhluk alam ini, iaitulah yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia, dia ada peraturan-peraturan dia, ada garis panduan dia nak hidup macam mana. Begitu juga dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, ya, ada peraturan-peraturan dia. Cuma manusia ni dia lebih daripada makhluk yang lain dari sudut peraturan yang Allah Ta'ala cipta untuk kita. Yang disebut pada minggu lepas, ada sunnatullah dan syariatullah. Ya. Kalau alam ini dia ada sunnatullah, fitratullah, fitrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Api itu panas, api itu menerangi, itu adalah fitrah dia. Ya. Begitu juga dengan kita. Ya. Fitrah kita ni, kita nak hidup kena ada oksigen, itu adalah sunnatullah, ya. Tapi dalam masa yang sama ada peraturan lain lagi yang ditaklifkan, ditentukan kepada manusia ini yang disebut dengan syariatullah, ya. Hukum hakam, wajib, sunat, harus, makruh, haram dan sebagainya, itu merupakan syariatullah yang ditaklifkan kepada kita, ya. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebebasan untuk kita memilih. Ya, Allah Taala beri kebebasan. Ya, Allah Taala tentukan, okey, kita wajib mendirikan solat. Ya ayyuhallazina amanu aqimus solat. Ya, itu dalil kewajipan solat. Jadi kita yang solat ni kena tahulah dalil wajib dia. Jadi kalau orang tanya, oh, mu ni solat, apa dalil kewajipan solat? Kita kena tahu. Kita boleh kata, mak ayah kita suruh solat, kita solat, tak boleh. Ya. Kita kena tahu dalil akli, dalil nakli, dalil berasaskan daripada nas, iaitulah ya ayyuhallazina amanu aqimus solat. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sumber dalil ataupun sumber ataupun asas kepada kewajipan solat. Itu wajib, ya. Kita kena tahu. Jadi kalau kita tak solat pun tak ada masalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada masalah pada kita apabila kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala taklifkan kita ini dengan syariatullah, dengan syariatnya, ya, untuk kita pilih. Ya, kita pilih. Allah Taala nak kita, kalau dah semua manusia atas muka bumi ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah pada Allah Taala. Dia tak kurang pun, dia tak lebih pun, kan? Allah Taala tak kurang tak lebih. Ya, tapi yang akan menjadi yang akan menghadapi masalah nanti ialah kita, ya. Maknanya Allah Taala beri kebebasan kepada makhluknya, khususnya manusia ni, untuk memilih antara yang benar ataupun yang hak dan yang batil, yang benar ataupun yang batil, yang salah, ya. Hak Allah Subhanahu Wa Taala ke atas manusia. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni ada hak ke atas manusia, ya. Jadi kita tak boleh nak mempertikaikan, nak question, kenapa Allah Taala, kenapa macam ni, tak boleh, ya. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bentuk keyakinan yang mesti ada pada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya insya-Allah. Okey, sekarang kita pergi pula kepada konsep manusia. Bagaimana pandangan Islam pada manusia ni macam mana? Ya, sebab walaupun manusia ni manusia, tapi ada juga manusia mempunyai pandangan terhadap manusia itu tak sama seperti manusia yang lain. Kan? Faham saya? Ya. Orang Islam melihat manusia tak sama dengan orang
Hindu melihat manusia umpamanya, kan? Macam mana? Contohnya, kita orang Islam melihat manusia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat manusia ni seperti mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna khalaqnakum, sungguhnya kami telah menjadikan kamu ni, manusia ni, min dzakarin wa untha, daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu ni selain daripada lelaki perempuan ada berpuak-puak, berbangsa-bangsa, kan. Tujuannya apa? Lita'arafu. Untuk kita berkenal-kenalan, berta'aruf, ya. Tapi ada manusia melihat wujudan manusia ini tak sama dengan wujudnya kasta umpamanya, kan. Ini kasta rendah, ini kasta tinggi, kan. Saya baru tu duduk tengok YouTube, ada pengembara basikal solo, ya. Orang Melayu, orang Damansara, ya. Dia pergi ke Tibet, pergi ke Bhutan, ya. Dia cerita bagaimana di sana fahaman kasta ni terlalu, masih lagi terlalu ekstrim, seperti mana kepercayaan mereka. Maknanya kalau orang tu kelas tinggi, memang langsung tak boleh duduk sama dengan orang yang kasta rendah. Diceritakan kalaulah dapur tu dimiliki, rumah tu, dapur tu orang kasta tinggi, orang kasta rendah ni tak boleh nak pergi. Memang dia terasa sungguh-sungguh. Jadi dia melihat manusia macam tu. Macam Mahatma Gandhi melihat manusia lah, ya. Mahatma Gandhi pernah menyatakan sesungguhnya seekor ibu lembu itu lebih mulia daripada ibu manusia, kan. Kerana lembu ni apabila dia melahirkan anak, dia tidak mengharapkan bantuan apabila anak dia dewasa nanti, anak dia besar nanti, dia tak mengharap apa-apa balasan. Maknanya mulianya dia lahir, dia bela-bela anak dia daripada kecil sampai besar, lepas tu dia biar macam tu, maknanya bebas lah, kan. Berbeza dengan manusia ni apabila dia pelihara anak-anaknya, dia mengharapkan suatu hari nanti anak-anaknya akan membantu dia orang apabila dia orang tua nanti, ya. Jadi di sini dilihat betapa mulianya lembu, ya. Jadi itu pandangan mereka, ya, pandangan dia. Tapi Islam melihat manusia ini merupakan makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, merupakan ahsan taqwi, sebaik-baik kejadian apabila mereka menggunakan akal mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka akan menjadi lebih dahsyat daripada binatang apabila mereka tidak menggunakan akal dengan tidak mengikut petunjuk Al-Quran, tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, jadi manusia ni macam mana? Dalam slide ni, manusia ni berasal daripada tanah yang bercampur air, tanah liat, tanah lumpur berwarna hitam yang berbau busuk. Ini manusia. Daripada tin. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Ya, ini kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada kamu ini daripada Nabi Adam, dan Adam itu daripada turab, daripada tanah, ya. Dan banyak dalam Al-Quranul Karim, ya, yang mana perkataan-perkataan yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan perkataan tanah, ya. Turab, minti, macam-macam, yang mana apabila ahli-ahli bahasa ni mengkaji perkataan-perkataan tersebut, ya, terutama ahli-ahli chemistry, ya, dalam bahasa Arab ini, maknanya perkataan-perkataan itu apabila diterjemahkan, adanya yang membawa maksud
tanah bukan tanah-tanah biasa, ada yang tanah bercampur air, tanah liat, tanah lumpur yang berwarna hitam, yang berbau busuk dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan kepada kita betapa elemen-elemen ini memang ada, unsur-unsur ini ada pada jasad manusia. Ya. Jadi ini suatu keyakinan yang perlu ada, ya. Maknanya bukan kita ni lahir daripada tanah macam tu, ya. Asalnya daripada Nabi Adam, dan Adam itu daripada tanah, ya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap daripada kamu daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. La fadlun arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab, dengan orang yang bukan Arab, illa bittaqwa, malaikat dengan takwa. Jadi ini konsep persamaan yang menjadi asas ataupun yang mendasar kepada Islam, melihat manusia ini sama sahaja, ya, sama sahaja. Yang membezakan kita ialah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita berhenti sekejap sebelum kita sambung. Allahu Akbar. Okey, insyaAllah, kita sambung sikit lagi, ya. Jadi konsep manusia dan alam ini insyaAllah lah, ya, saya akan sambung minggu hadapan. Cuma saya nak
kita hayati balik ayat yang dibaca tadi, iaitulah daripada surah Al-Ankabut ayat yang 65, yang mengisahkan bagaimana manusia itu apabila dia menghadapi musibah dia baru dia nak beriman, iaitulah ayat فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Dan pada itu apabila mereka naik bahtera lalu menemui suatu bahaya di laut, mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka naik ke darat, mereka berlaku syirik kepadanya. Ya. Di antara asbabun nuzul diceritakan oleh Ibnu Ishaq dalam ayat tersebut, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya membuka kota Mekah, di mana ada beberapa individu yang menjadi penentang tegar kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditangkap, dan ada di kalangan mereka yang melarikan diri. Di antaranya ialah anak Abu Jahal, iaitulah Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah ni apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah, menguasai kota Mekah, maka dia telah melarikan diri. Dia nak pergi ke Habasyah dengan nak naik kapal. Dia naik kapal, tengah-tengah dia naik kapal telah dilanda dengan ombak yang besar, sehingga pada waktu itu terungkaplah dengan kata-kata kena mohon berdoa kepada Allah, kapten kapal dan sebagainya lah kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada waktu ini tak ada siapa-siapa lagi yang nak menyelamatkannya. Pada waktu itulah Ikrimah kata kalau dia selamat, dia nakkan jumpa Rasulullah, dia nak berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditakdirkan dia selamat. Dan balik tu selepas daripada peristiwa tersebut, akhirnya dijumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi sahabat, anak Abu Jahal, penentang tegar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat akhirnya sewaktu pembukaan kota Mekah, dia telah menjadi seorang Muslim, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat sebarangan sahabat, walaupun pada peringkat awalnya penentang tegar agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi akhirnya menjadi pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia Ikrimah bin Abu Jahal. Bapa dia Abu Jahal, penentang Nabi, yang matinya dalam keadaan syirik. Anaknya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambar kepada kita bahawa iman Islam itu bukanlah sesuatu yang boleh diwarisi, tapi kita kena usahakan supaya ahli keluarga kita, sahabat handai kita dan semua oranglah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar tu konsep ketuhanan pada malam ini, dan insya-Allah kita akan melihat pula konsep manusia dari pandangan Islam, bukan daripada pandangan Hindu, bukan daripada pandangan Kristian, bukan daripada pandangan komunis, kapitalis, tapi kita nak melihat daripada pandangan Al-Quran Al-Karim, insya-Allah, yang kita akan bincang pada minggu hadapan. Jadi sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan apa yang saya cerita ni, kongsi ni akan memberi manfaat kepada diri saya juga dan juga saudara dan saudari sekalian, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.